Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Baca Hadis. Alhamdulillah, hari ini bermula rakaman podcast yang baru untuk podcast Baca Hadis, di mana rakaman yang sebelum ini ialah tentang hadis-hadis berkaitan Ramadan, yang mana kita dah buat rakaman dengan membaca lebih kurang 30 hadis berkaitan dengan Ramadan. Jadi untuk kali ini insya-Allah kita memilih kitab Al-Wahyu. Di podcast Baca Hadis kali ini kita akan membacakan lebih kurang 21 hadis berkaitan dengan wahyu, yang mana kita sasarkan setiap kali sesi rakaman kita akan bacakan antara 5 hingga 6 hadis. Dan hadis-hadis ini kita pilih daripada hadis-hadis yang diterima, yakni hadis-hadis yang dinilai sahih atau sekurang-kurangnya dinilai hasan oleh para ulama hadis. Jadi insya-Allah saya akan bacakan hadis nanti dan kita akan dengarkan sedikit komentar daripada Dr. Ahmad Salahuddin. Sebelum itu, tujuan podcast Baca Hadis ini ialah untuk kita mendekatkan diri kita kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas tetapi penuh makna. Jadi kita hanya akan menyentuh intipati pengajaran daripada hadis sahaja. Yang kita sasarkan ialah kita dapat baca dan kita dapat ilmu daripada hadis itu sendiri, insya-Allah. Kami berharap setiap episod akan memberikan faedah praktikal kepada kita semua, supaya apa yang kita bacakan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Sebelum kita bermula, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Abdul Latif bin Al-Hadri. Saya dahulu pernah belajar dalam jurusan ilmu wahyu di UIAM. Kemudian saya juga pernah menyambung pengajian saya di peringkat sarjana bidang usuluddin di UPSI. Dan bersama saya malam ini Dr. Ahmad Salahuddin. Saya persilakan doktor untuk perkenalkan diri secara ringkas. Okey, bismillah. Terima kasih Ustaz atas perkenalan dan pengenalan berhubung dengan podcast kita pada kali ini. Okey, buat tetamu-tetamu semua, nama saya Ahmad Salahuddin bin Muhammad Azizan. Okey, latar belakang pendidikan sedikit, degree di Jordan, Universiti Ahlul Bait dalam bidang usuluddin. Kemudian master di UIA Gombak dalam bidang Quran dan Sunnah, dan begitu juga dengan PhD dalam bidang Quran dan Sunnah di USIM. Okay, so insyaAllah kita sama-sama mengambil manfaat tentang hadis-hadis yang akan dibacakan nanti, insyaAllah. Okay, Zat. Baik, insyaAllah. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita bacakan hadis pertama daripada Kitabul Wahyi, bab permulaan turunnya wahyu. Bab permulaan turunnya wahyu. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan. Hadis yang pertama ini berkaitan dengan niat. Hadis ini mengingatkan kita supaya kita jaga niat kita lah. Jadi walaupun kita belajar berkaitan dengan wahyu, kita dianjurkan untuk menjaga niat kita supaya kita mendapat ganjaran daripada menuntut ilmu tu. Okey, kita dengarkan bacaan hadis ni. An Umar bin Al-Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha
au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung kepada niat, dan seseorang hanya akan mendapat apa yang dia niatkan. Maka sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kerana Allah dan Rasulnya. Namun sesiapa yang hijrahnya itu untuk tujuan duniawi yang diinginkannya, atau kerana seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Ia diriwayatkan oleh Al-Bukhari hadis nombor 1 dan Muslim hadis nombor 1907. Jadi sekarang dipersilakan doktor untuk berkongsi apakah intipati daripada hadis ini. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Konsep kita ringkas je Ustaz kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertamanya, muslimin, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebenarnya hadis yang pertama ni sebenarnya selalu dah kita dengar kan, tentang niat. Dan kalau kita hitungkan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, antara ulama yang selalu kita dengar perbicaraannya di masjid-masjid di Malaysia ni kan, ustaz-ustaz dia share berkuliah guna kitab hadis 40 contoh kita selalu dengar, ataupun Al-Adhkar. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab-kitab ni dia meletakkan hadis yang pertama hadis tentang niat. Walaupun kitab yang berbeza, tetapi hadis yang pertama dia letak hadis niat. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya niat dalam aspek kehidupan kita, terutamanya dalam menuntut ilmu. Maka seperti mana ustaz bacakan tadi pun kita dapat lihat kan, hadis riwayat Bukhari hadis nombor 1 kan, kita dapat tahu betapa pentingnya kitab Sahih Bukhari itu kan, ada beribu-ribu hadis, tapi hadis nombor 1-nya adalah hadis tentang niat. Okey, itu sedikit tentang hadis ini secara keseluruhan. Okay. Dalam hadis ini Nabi SAW telah meletakkan satu formula. Apa formula dia? Setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, dari sudut perbuatan, ucapan, malah fikiran kita, niat kita kan, semuanya mesti ada tujuan kan, semuanya mesti ada tujuan. Itu adalah formula dia. Kemudian bagi memberikan pencerahan lebih lanjut kepada umat-umatnya, Nabi bagi contoh kan, iaitu Nabi bagi contoh hijrah kan. Hijrah adalah satu amalan yang mulia, tetapi jika disalahertikan kan, penghijrahan itu hanyalah sekadar penghijrahan, sekadar niat untuk dunia, walaupun hijrah itu adalah satu amalan yang mulia. Maka di sini saya rumuskan kan, niat ini bukan kita boleh anggap aspek sampingan dalam ibadah, tetapi ianya adalah satu asas, satu asas penerimaan sesebuah amalan kita, iaitu prinsip asas dalam setiap amalan kita seharian. So saya rasa Ustaz itu secara keseluruhan lah yang boleh saya rumuskan untuk hadis yang pertama ni, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi untuk episod pertama ni, kita walaupun kita sasarkan kita nak baca 5 ke 6 hadis, tapi untuk siri pertama ni kita baca 2 hadis saja insya-Allah, sebab hadis yang kedua ni agak panjang juga. Okey, seterusnya, tadi saya ada baca satu istilah muttafaqun alaih. Apa maksud muttafaqun alaih tu doktor? Okey, baik Ustaz. Kan kita selalu dengar kan, kalau kita tengah bawa kereta kan, radio bacakan hadis, kemudian tiba-tiba muttafaqun alaih, ataupun mungkin ada ustaz-ustaz ceramah muttafaqun alaih. Okey, so istilah muttafaqun alaih ini para ulama hadis menggunakan. So ini kita masuk sedikit ilmu hadis lah. Okey, muttafaqun alaih ini ulama guna iaitu bila mana hadis tersebut diriwayatkan daripada 2 imam besar
hadis iaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Okay, so itu key point, keyword dia, key point dia, iaitu bila mana kita sebut muttafaqun alaih, so dalam kepala kita iaitu refer kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okay, so bermakna hadis innama al-a'malu binniyat ini terdapat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. So itu makna muttafaqun alaih. Okay, so begitu juga mungkin banyak lagi hadis yang kita akan jumpa muttafaqun alaih. So dua hadis ini ataupun satu hadis yang terdapat dalam dua kitab ini, tak kisah mungkin dia berbeza lafaz, tetapi yang penting ianya sama makna. Okay, so itu secara rumusannya hadis muttafaqun alaih ialah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan mereka meletakkan hadis tersebut di dalam kitab mereka iaitu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Wallahu a'lam. Jadi kalau tak silap sahabat yang sama Doktor kan? Ada perbincangan. Ada yang sahabat yang sama baru dikira muttafaqun alaih, dan ada juga pendapat, tak silap saya lah, Imam Suyuti walaupun berbeza sahabat pun sebab kandungan hadisnya pun sama. Oh, okey. Okey, baik Doktor. Seterusnya tadi kita ada baca bahagian perawi tu. Perawi dia Umar bin Al-Khattab, khalifah tu kan Doktor? Sebab kita jarang dengar hadis daripada Umar bin Al-Khattab. Okey kan, biasa kita selalu dengar siapa? Abu Hurairah kan, kan biasa, Amr bin As kan, ataupun Anas bin Malik kan. Baik, hadis ini betul diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kan, khalifah kita yang kedua. Dan yang uniknya adalah hadis ini adalah hadis kita panggil dalam ilmu hadis iaitu hadis gharib. Okey, hadis gharib. Hadis gharib ni apa dia? Iaitu hadis yang menyendiri pada asal sanad, iaitu hadis yang hanya seorang sahabat sahaja yang meriwayatkan hadis itu. Maksudnya Al-Khattab saja. Maksudnya hadis innama al-a'malu binniyat ini kita tak akan jumpa sahabat lain meriwayatkan hadis ini. Kita hanya jumpa Umar Al-Khattab saja. So itu definition bagi hadis gharib lah. Okay. So mungkin akan ada yang tertanya, kenapa kan kita jarang jumpa Umar riwayat hadis kan? Kita selalu jumpa Abu Hurairah, kita jumpa Anas bin Malik. Antara sebabnya ulama bincang iaitu Umar Al-Khattab ni seperti mana kita tahu apa jawatan dia. Jawatan dia khalifah. Dan Nabi dah didik dia untuk Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. So bila mana Amirul Mukminin ni, dia bukanlah kita nak cakap tak ada dengan Nabi, tapi bukan selalu ada dengan Nabi, menguruskan urusan pentadbiran, menguruskan mungkin peperangan dan sebagainya. Jadi berbeza dengan para sahabat yang selalu berdamping dengan Nabi. Contohnya Anas bin Malik kan. Anas bin Malik dalam satu waktu dia bagi tahu kan, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun kan. So di usia muda lagi ibu dia dah bagi dia pada Nabi. So dia duduk dengan Nabi 10 tahun, menjadi kalau istilah kita sekarang ni PA lah kan, jadi PA Nabi. 10 tahun. So di dalam 10 tahun itu apa sahaja keluar daripada mulut Nabi dia ada. Sebab itu kita dapat lihat hadis-hadis banyak diriwayatkan juga daripada Anas bin Malik selain Abu Hurairah. Okey, so itu sedikitlah tentang Umar Al-Khattab ni. Okey, so itulah antara hikmahnya ataupun sebab kenapa Umar Al-Khattab ni tak banyak riwayat hadis. Itu antara salah satu sebab lah, ada lagi lah sebab-sebab lain. Okey, wallahu a'lam. Baik, daripada hadis ni kita dengar juga satu kenyataan bahawa setiap amalan tu bergantung kepada niat. Secara ringkas apa maksudnya Doktor? Okey. So ini mungkin kita boleh rumuskanlah. Okey, tadi kita cerita pasal keseluruhan hadis. Okay, adapun dia punya intipatinya, setiap amalan bergantung kepada niat. Mungkin kita boleh refer kepada syarat penerimaan amalan lah. Okey, syarat penerimaan amalan seperti mana kita semua tahu kan, ada beberapa syarat penerimaan amalan, antaranya adalah hendaklah kita ikhlas kerana Allah. So itu nombor satu kan? Dan nombor dua adalah hendaklah cara kita beribadah itu
mestilah seperti mana yang ditunjuki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dua syarat ini mestilah seiring dan sejalan, kan. Mungkin ada orang dia hanya melengkapi salah satu cara saja, kan. So tak boleh. So dia kena mesti ada dua-dua, ikhlas kerana Allah, dan cara kita itu adalah mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itu mungkinlah kita punya khulasah ataupun rumusan. Setiap amalan bergantung kepada niat, iaitu nak bagi tahu kita kan niat itu ataupun amalan kita hanyalah diterima bila mana kita melengkapi syarat-syarat ini, iaitu ikhlas. So dalam aplikasi, okey, nanti kita akan masuk insya-Allah. Itu saja dari saya, Ustaz. Maknanya boleh tak kalau kita kata Allah Ta'ala nak bagi ganjaran kepada kita tu, tengok pada niat kita? Ya, semestinya. Kan, semestinya. Sebab mungkin saya tambah sikit lah, kan. Betapa ramai mungkin kita lihat orang yang ataupun saya petik suruhlah hadis, saya rasa masyhur hadis ini, di mana Nabi SAW bersabda, orang pertama yang akan dihisab adalah pada hari kiamat adalah orang yang syahid. Kan kita pernah dengar, kan, dibawa ke hadapan Allah. Allah tanya dia, apa nikmat yang aku berikan? Dia bagi tahu sekian-sekian nikmat. Allah tanya lagi, apa yang kau buat dengan nikmat-nikmat aku? Kemudian dia bagi tahu, aku berjuang di jalan-Mu ya Allah. Kan, maka Allah berfirman dalam hadis kursi, kadzabta, kamu tipu. Kan, kamu berjuang supaya orang panggil kamu pejuang. Kan, supaya orang panggil kamu pahlawan. Kata niat tu. Itu yang niat tu penting tu. Kan, malah bukan dalam bab peperangan, tetapi datang lagi dua golongan. Kan, golongan yang kedua, golongan ulama, alim. Kan, bila mana ditanya, apa kamu buat dengan nikmat yang aku bagi? Petah bercakap, pandai baca Quran. Kan, tidaklah aku buat sedemikian hanyalah untuk kerana-Mu ya Allah. Sekali lagi Allah cakap apa? Kadzabta, kamu tipu aku. Kan, kamu buat sebuni supaya orang gelar kamu alim. Kamu buat sebuni supaya orang gelar kamu qari, pembaca Al-Quran. Maka ditelengkupkan mukanya, dihumban ke dalam neraka. So itu pun berkaitan dengan niat. Dan golongan yang ketiga iaitu golongan yang diberikan kekayaan kepada dia. Kan, sama juga pertanyaan, maka dijawab, tidaklah aku sedekah pada semua jalan aku bersedekah. Itu telah lebih kurang mafhum hadis. Maka Allah bagi tahu, kamu tipu aku, kamu buat sebuni supaya digelar jawad, kan, supaya digelar penderma, kan, pemurah, kan. Okay, so bagi saya hadis ini memang ada kaitan secara langsung dengan hadis yang kita bacakan tadi, iaitu pentingnya niat dalam setiap amalan kita. Baik, Ustaz. Okey. Baik. Alhamdulillah. Banyak kita belajar ni. Okey, seterusnya macam mana kita nak praktikkan hadis ni? Okey, macam mana kita nak praktikkan hadis ni? Okey, tidak lain dan tidak bukan, kita manusia, kan, memang fitrah kita selalu buat salah, kan. Mesti kita buat salah dan kita ada kelemahan masing-masing. Cumanya kita perlu counter lah kelemahan-kelemahan kita tu. So antara praktis yang boleh kita buat untuk niat kita ni adalah kita kena selalu memperbaharui niat kita. Nak kena selalu semak, kan, sebelum buat amalan, okey, aku buat ni kerana apa? Kan, semasa dalam amalan pun sama juga, kita semak diri kita, kan. Kalau ada bisikan daripada syaitan, kita cuba lawan. Okay, sebab dia niat ni kita, orang tak nampak, kan, semua dalam hati, kan, orang tak nampak, kan. Dan yang terakhir sekali, di akhir amalan, setiap amalan kita itu, kita muhasabah diri kita, kita istighfar. Okay, Nabi SAW tak kala seusai saja setiap solat, apa Nabi ucap? Kan, Nabi ucap astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi ucap 3 kali istighfar, kan. So itu menandakan kepada kita, mungkin kita boleh ambil hikmah, kan, supaya setiap amalan kita itu kita niat kerana Allah. Mungkin di tengah-tengah amalan kita buat salah dan sebagainya, kekurangan, kan. Sebab itu Nabi selesai solat, Nabi istighfar. Okay. Dan ada juga hadis yang boleh menyokong praktik ini, iaitu ada satu hadis yang panjang, cuma saya rumuskan, iaitu tentang al-a'malu bi khawatimiha, dan amalan itu tergantung kepada pengakhirannya. Okay. Amalan itu tergantung kepada pengakhirannya. Okay. So setiap amalan kita selepas kita solat,
selepas kita baca Quran kan, kita duk bagi sedekah. Okay. So kita cuba semak balik aku buat ni untuk apa kan, dan kita kena iringi dengan istighfar lah kan, iringi dengan istighfar seperti mana Nabi buat selepas solat. Okay, so itu saya rasa Ustaz, untuk cara untuk kita mempraktikkan hadis ini dengan kita selalu menyemak diri kita, muhasabah diri kita. Masya Allah. Jadi selain daripada status halal, kita juga kena semak kita punya niat. Okay. Bukan semak apa, halal ni kan, kita semak risau, niat. sebab kita risau amalan kita tak diterima. Ya. Betul lah. Itu pun kena risau juga tu. Ya, betul-betul. Okey, kita teruskan dengan hadis kedua, Dato' ya. Okey, walaupun kita baca kitab wahyu, tapi hadis niat ni dimasukkan juga. Supaya kita semak dulu lah, Dato' ya. Semak niat kita dulu. Apa tujuan untuk belajar kita pasal wahyu ni. Belajar. Okey, kita teruskan dengan hadis yang kedua, insya-Allah. Okey, bab kedua, permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada ayat Al-Quran ni saya bacakan. Qala Allah Ta'ala, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Surah An-Nisa ayat 163. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberi wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutuskan selepasnya. Surah An-Nisa ayat 163. Kenapa ada ayat Al-Quran kat sini, Doktor? Apa kaitannya dengan hadis-hadis kita ni? Okey, baik, hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah. Okey, bila mana Ustaz tadi membacakan terjemahan, maka kita dapat lihat ada kita panggil apa, perkataan wahyu di situ. Okey, dan kita memang nak belajar tentang kitab wahyu yang mana akan dibentangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan wahyu. Okey, maka kita buka dulu dengan daripada Al-Quranul Karim tentang wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua ni, bila mana kita baca terjemahan ini, nak menunjukkan kepada kita bahawasanya wahyu ini bukan perkara yang baru. Okay, wahyu bukan perkara yang baru, malah ianya adalah kesinambungan daripada wahyu-wahyu yang sebelum ini. Okay, so Al-Quran yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya sebelum-sebelum ni Allah dah pernah bagi kepada rasul-rasul lain. Okey, cumanya perbezaannya pada syariat. Adapun dalam hal tauhid, okay, ianya adalah satu. Daripada dulu, sejak daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, tauhid kita iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya perbezaan pada syariat. Okay. So maksudnya di sini ayat Al-Quran ini nak menandakan kepada kita wahyu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu perkara yang baru. Okay, bukanlah satu perkara yang baru, dan ia adalah kesinambungan, kan, daripada rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Okay, wallahu alam. Okey, baik. Okey, untuk hadis yang kedua ni agak panjang, jadi kita akan bahagikan kepada dua bahagian lah. Okey, bahagian yang pertama, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersendirian di Gua Hira sehingga ayat pertama wahyu diturunkan. Kemudian bahagian kedua, reaksi baginda ketika pulang, sokongan Khadijah, ada kisah Khadijah, dan pertemuan dengan Waraqah bin Naufal. Jadi kita baca bahagian yang pertama dulu, insya-Allah. An Aisyah ummul mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh thumma hubbiba ilayhi al-khala
وكان يخلو بغار هراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Terjemahannya daripada Aisyah Ummul Mukminin, beliau berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melalui mimpi yang benar ketika baginda tidur. Baginda tidak melihat mimpi kecuali ia muncul seperti sinaran fajar. Kemudian baginda dianugerahi rasa suka bersendirian dan baginda mula mengasingkan diri di Gua Hira, beribadah di sana selama beberapa malam berturut-turut sebelum kembali kepada keluarganya untuk mengambil bekalan lagi. Dan baginda membawa bekalan tersebut. Kemudian baginda akan kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekalan lagi seperti sebelumnya, sehinggalah kebenaran datang kepadanya ketika baginda di Gua Hira. Malaikat datang kepada baginda dan berkata, bacalah. Baginda menjawab, saya tidak tahu membaca. Baginda menceritakan, malaikat itu kemudian memelukku dengan kuat sehingga saya berasa susah untuk bernafas. Lalu dia melepaskan saya dan berkata, bacalah. Saya menjawab, saya tidak tahu membaca. Malaikat itu memeluk saya sekali lagi dengan kuat untuk kali kedua sehinggalah saya berasa susah untuk bernafas. Lalu dia melepaskan saya dan berkata, bacalah. Saya tetap menjawab, saya tidak tahu membaca. Malaikat memeluk saya untuk kali ketiga, lalu melepaskan saya dan berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk. Dia menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi daripada hadis bahagian yang pertama ni, apa intipati yang boleh kita dapat daripada apa yang dibacakan tadi? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Okey, bismillah. Kalau kita nak detailkan manfaat dia terlalu banyak sebenarnya Ustaz. Okey, cumanya mungkin kita boleh ambil inti yang utamanya, pokok-pokok yang pertama, yang utama. Okey, yang pertamanya hadis ini, bahagian yang pertama yang kita bacakan ini nak beritahu kita permulaan wahyu. Okey, permulaan wahyu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam intipati permulaan wahyu ini, kita nak kena faham, tak kala Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebenarnya bukanlah wahyu pertama. Dan wahyu pertama adalah mimpi. Itu wahyu pertama. Seperti mana dalam hadis lain yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kan, Aisyah bagi tahu kita, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, ru'yah sadiqah finnaum. Kan, itu permulaan wahyu yang diberikan kepada Nabi kita dalam mimpi, melalui mimpi. Maksudnya Nabi bermimpi, dan apa sifat mimpi itu, seperti mana Ustaz bacakan tadi, seperti mana falaqis subuh. Kan, ini betul-betul falaqis subuh ni ulama nak bagi tahu mimpi tu terlalu jelas. Kan? Di waktu subuh, cahaya di waktu subuh tu nampak terlalu jelas. Kalau kita orang awam mimpi, kadang-kadang kita tak ingat mimpi kita tu. Kan, jumpa dengan siapa, kadang-kadang duduk tempat A tiba-tiba pindah tempat B, dan kita tak ingat. Tetapi mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. So setelah beberapa kali mimpi, barulah Nabi bertahannuth, dan bersendirian beribadah. Kemudian barulah datang Jibril alaihi salam. Okay, so itu intipati yang utama, iaitu permulaan wahyu. Yang kedua yang boleh kita keluarkan di sini, okay, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, tak kala disuruh untuk baca, kan, Nabi ikrar yang Nabi tak boleh nak baca. Kemudian berlaku satu kejutan kepada Nabi tak kala Jibril alaihissalam peluk Nabi. Kan? So ulama keluarkan apa sebab Jibril peluk Nabi. Kan? Apa sebab Jibril peluk Nabi? Antara hikmah yang dikeluarkan adalah kerana nak bagi tahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya engkau bukan bermimpi. Engkau bukan bermimpi macam kau mimpi malam-malam sebelum ni, tapi ini adalah perkara yang real. Kan, dalam cerita Pingabli, bukan cubaan lah. Bukan cubaan. Ini betul-betul lah, bukan cubaan. Okay, so makna kata Jibril peluk Nabi selama 3 kali supaya Nabi sedar, kan, bahawa ini adalah satu perkara yang real punya, bukan lagi mimpi macam sebelum-sebelum ini Nabi bermimpi. Okay, so itu inti utama yang kedua. Dan yang ketiga mungkin saya boleh rumuskan, iaitu kepentingan wahyu yang pertama ini, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat yang 1 menyebabkan hingga 5. Nabi SAW Yang pertama dari sudut pembacaan Jabal Nur tu, dan yang kedua dari sudut Allah Ta'ala tulisan. yang plan tu. Ya, ini kalau mungkin kita ada masa nanti kita buat podcast untuk tafsir pula, kita akan dapat lihat kepentingan membaca itu sama level dengan kepentingan menulis. Sebab itu Allah sebut, kan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Saya pun baru so ada perkataan qalam dekat situ, dalam Gua Hira tu, menunjukkan perlu penting juga selain daripada membaca, menulis, dalam Gua Hira tu, mencatat. kalau duduk Dan seorang-seorang kita pun kalau dari sudut praktikal kita, kan, kita mungkin ada student pergi sekolah, kan, tak kala guru mengajar, orang yang dengar saja dengan orang dengar dan tulis, mana lagi yang melekat di dalam otak dia, dia menulis. Kan, perbandingan orang yang hanya mendengar dengan orang yang dengar dan dia tulis, dia catat. Kebiasaannya yang lekat lama adalah orang yang catat. Kadang-kadang dia tak tulis pun, kadang-kadang dia guna highlighter je, highlight, tak pandai baca, kan? So itu semua termasuk dalam wahyu pertama itu. Ini iaitu kepentingan tapi membaca. Nabi SAW sendiri yang jawab, kan? Nabi SAW sendiri yang jawab. So secara rumusannya ini, bahagian pertama ni nak menunjukkan kepada kita permulaan wahyu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Allah dah susun dah kan. Dia bukan tiba-tiba je Nabi pergi naik. Sebab kan bila Nabi bermimpi tu, Nabi serabut dengan haruk pikuk kat bandar ni. Nabi cuba untuk bertahanus kan, duduk bersendirian, fikir, kenapa aku mimpi ni, kenapa aku mimpi ni. So itu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia straight view, dia view dia tu. Benar. Betul. Oh, okay. Soalan soalan cepumas ni, soalan KBKK lah kalau kita kira. Okey, baik. Sebenarnya ini satu perbahasan lah daripada para ulama. Cuma ni yang biasa kita dengar kan, yang masyhurnya adalah memang ada pendapat yang mengatakan memang Nabi tak pandai baca. Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai menulis. Oleh kerana itu, bila mana Nabi ditanya, Nabi disuruh Iqra, maka Nabi sebut dengan perkataan ma ana biqari. Kan, ma ana biqari. Nabi tak sebut dalam perkataan bahasa Arab lam aqra. Yang pentingnya masa malaikat Jibril datang ni, Nabi SAW memang tak pandai baca. Aku tak boleh baca langsung. Seolah macam tu lah. So ini pendapat yang pertama lah, yang memegang bahawasanya memang kehidupan hayat Nabi, memang Nabi tak boleh nak baca. Okey, baik. Antara hikmahnya, tadi bahagian pendapat yang pertama ini, hikmahnya adalah bagi menjauhkan dakwaan daripada kafir musyrikin yang mana akan menyatakan bila mana Nabi pandai baca, Nabi pandai tulis, Quran ni Muhammad yang tulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, so itu point. Seterusnya sekarang kita bacakan bahagian yang kedua. Perkara yang dilontarkan oleh pandangan yang pertama ini menyatakan Nabi tak pandai baca langsung. Sebab hikmahnya supaya orang kafir musyrikin tak akan ada hujah, takkan ada alasan nak bagi tahu Nabi Al-Quran ni sebenarnya Muhammad yang tulis. Sebab Muhammad pandai baca, Muhammad pandai tulis. Faraja'a biha Rasulullah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ada juga bagi tahu memang betul sebelum diutuskan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Nabi tak pandai baca. Tetapi ongoing ataupun di saat Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi dah boleh belajar membaca, belajar menulis. Hatta dhahaba anhu. So itu pendapat yang kedua lah. So ini saya sebut sikit khilaf para ulama. Cuma yang masyhur di kalangan kita adalah memang Nabi tak pandai. Laqad khashitu ala nafsi. Mungkin saya boleh rumuskan lah. Faqalat Khadijatu kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Memang saya mengikut kalau intipati hadis yang kita bacakan ni, memang Nabi tak boleh baca. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqrid dhaifa وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن أم خديجة وكان امرؤ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن أمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم
lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikni yawmuka ansurka nasran muwazzaran thumma lam yanshab waraqatu an tuwfiya wa fatara al-wahyu. Muttafaqun alaih, rawal Bukhari wa Muslim wal lafzu lil Bukhari. Selepas menerima wahyu tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dengan hati yang berdebar-debar. Baginda masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Khadijah binti Khuwailid, selimutkan saya. Lalu Khadijah pun menyelimutkan baginda sehinggalah ketakutan baginda beransur hilang. Baginda kemudian menceritakan kepada Khadijah apa yang telah berlaku dan berkata, saya risau sesuatu telah menimpa saya. Hinakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau sentiasa menyambung tali persaudaraan, membantu orang yang lemah, memberi kepada mereka yang tiada, memuliakan tetamu dan membantu orang untuk mendapatkan hak mereka dan menegakkan kebenaran. Khadijah kemudian membawa baginda berjumpa Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Waraqah merupakan seorang Nasrani, yakni orang Kristian pada zaman jahiliah, dan mampu menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Dia menulis dari Injil dalam bahasa Ibrani seberapa banyak yang dikehendaki Allah. Waraqah merupakan seorang yang sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata kepadanya, wahai sepupuku, dengarlah apa yang akan dikatakan oleh anak saudaramu ini. Lalu Waraqah berkata kepada baginda, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang baginda alami. Waraqah berkata, ini adalah malaikat yang Allah telah turunkan kepada Musa. Alangkah baiknya jika saya masih muda dan hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, benarkah mereka akan mengusir saya? Waraqah menjawab, ya. Tiada seorang pun yang datang dengan seperti yang engkau bawa kecuali dia akan dimusuhi. Jika aku masih hidup pada hari itu, aku akan menolongmu dengan sepenuh hati. Kemudian tidak lama selepas itu, Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terhenti buat seketika. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Ia adalah riwayat Al-Bukhari, hadis yang ketiga, dan Muslim, hadis yang ke-160, dan lafaz ini merupakan riwayat Al-Bukhari. Okey, jadi doktor, setelah saya bacakan, apa pula intipati daripada bahagian kedua ni? Okey, baik, terima kasih Ustaz. Jadi bahagian kedua ni adalah sambungan daripada bahagian pertama tadi, di mana selepas Nabi menerima surah Al-Alaq ke-1 hingga 5 daripada Gua Hira. Okey, so seperti mana yang telah dibacakan oleh Ustaz. Okey, ada beberapa poin utama yang boleh kita sharekan di sini, kongsikan di sini. Yang pertama adalah bila mana Nabi SAW pulang ke rumah, Nabi pulang dalam keadaan ketakutan. Dan ini nak bagi tahu kita bahawasanya Nabi SAW adalah seorang manusia yang biasa. Okey, seorang manusia yang biasa. Sebab masa tu Nabi ketakutan. Dan cuba kita imagine, cuba kita bayangkan, dan kita tengah duduk bertahanut, kemudian datang seorang tanpa ta'aruf kan, tanpa bagi tahu aku ni siapa dan sebagainya, tiba-tiba suruh kita baca kan, rasa kita lari dulu kot. Okey, kan, kita lari dulu, orang ni gila ke apa kan, macam itulah. Okey, tetapi Nabi SAW, okey, dengan kekuatan jiwa Nabi, okay, Nabi menghadapi tersebut sehingga Nabi gemetar, Nabi takut. So ini nak bagi tahu kita bahawasanya Nabi SAW tak tahu pun dia akan dilantik menjadi Rasul. Okay, Nabi SAW tak tahu yang dia akan dilantik menjadi Rasul. Kerana ada pendapat yang menyimpang dari ajaran kita, iaitu nak bagi tahu, dia bagi tahu nak jadi Rasul ni perkara yang boleh
diusahakan. Nak jadi Nabi ni perkara yang boleh diusahakan. Sedangkan Nabi dan Rasul ni dilantik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang lantik. Dan Nabi tu takkan tahu yang dia akan jadi Nabi. Okay, so begitu juga dalilnya adalah Nabi SAW tak tahu yang dia akan dilantik menjadi Rasul, dan Nabi adalah manusia biasa macam kita. Kan, samalah kalau kita datangkan kisah Nabi Musa kan. Kita tahu mukjizat Nabi Musa apa? Kan, sekali penampar orang meninggal terus kan. Cerita famous kan. Itu bukan sengaja tu. Kalau sengaja tak tahulah. Okey, kekuatan Nabi Musa tu pun bila mana datang wahyu kan, Allah nak train Nabi Musa untuk tongkat lepar jadi ular. Apa Nabi Musa buat? Kan, dalam dua surah Allah cerita keadaan Nabi Musa pada ketika itu kan, wa an alqi asak, bila mana Nabi Musa lempar tongkat, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbira wa lam yu'aqab kan. Okey, bila mana Nabi Musa lempar tongkat jadi ular, Nabi Musa berlari tanpa melihat ke belakang. Itu terjemahan walla mudbira wa lam yu'aqab kan. Maknanya lari memang setakut-takutnya. Kita kalau jumpa hantu macam mana kita lari? Kan, kita akan lari tanpa tengok belakang dah. Tak tengok belakang dah, lari tak cukup tanah lah, kita bayangkan. So begitulah, maksudnya dalil bahawasanya Nabi adalah manusia biasa yang mempunyai perasaan takut. Cuma ni beza dia apa? Kan, yuha ilah. Bezanya adalah Nabi Rasul adalah yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Poin yang kedua di sini, bila mana Nabi SAW pulang ke rumah, Nabi berjumpa dengan isteri kesayangan dia, maka ini nak menunjukkan dia peranan family. Secara umumnya untuk praktik kehidupan kita adalah peranan ahli keluarga. Khususnya dalam hadis ini adalah pasangan lah. Kalau kita sebagai suami, maka peranan isteri terhadap kita. Kalau kita sebagai isteri, iaitu peranan suami terhadap kita. Adapun dalam hadis ini peranan isteri kepada Nabi SAW, di mana Khadijah menenangkan Nabi, Khadijah menasihati Nabi, Khadijah menyejukkan hati Nabi. Kan, apa kalam Khadijah? Khadijah bagi tahu kan, Khadijah tahu suami dia macam mana. Kan, walaupun Nabi belum dilantik menjadi Rasul, tetapi budi pekerti Nabi itu memang dah mulia. Kan, apa kata dia sebut? Kan, Nabi ni sambung silaturahim, Nabi memuliakan tetamu, Nabi selalu tolong orang. So ini belum jadi Rasul lagi ni kan. Oleh kerana itu, tak kala Nabi SAW berjumpa dengan Warqah bin Naufal kan, Nabi hairan. Macam mana aku boleh dihalak oleh kaumku sedangkan aku diterima kan. Seperti mana kita tahu, apa gelaran Nabi? Al-Amin kan, As-Siddiq kan, pembenar, tak pernah cakap bohong. Okey. So ini nak bagi tahu kita poin yang kedua, apa dia? Peranan keluarga dalam menghadapi ujian. So itu praktik untuk kehidupan kita seharian lah. Lebih-lebih lagi sekarang ni zaman penuh dengan fitnah, media sosial dan sebagainya. Okay, so kita kena berhati-hati. So peranan kita adalah menasihati dengan kebenaran. Menasihati dengan kebenaran. Okay. Dan yang terakhir, okey, poin yang boleh kita ambil daripada bahagian yang kedua ini, iaitu bila mana Nabi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. So ini yang kita akan keluarkan manfaatnya, iaitu jelas kepada kita bila mana Waraqah bin Naufal sebut kan, setiap da'i ini mesti akan dimusuhi kan. Waraqah sebut kepada Nabi kan, kehidupan kau lepas ni seolah-olah macam tak akan aman lah kan, akan dimusuhi. So apa praktiknya? Begitu juga dengan kita sekarang ni. Mungkin ada di kalangan kita sebagai pendakwa kan, sebagai da'i, di saat kita nak meninggikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang ditunjuki oleh Nabi SAW, mungkin ada orang yang tak suka kan, mungkin ada orang yang dengki, yang jealous. Okey. So jalan untuk berdakwah ni bukanlah jalan yang mudah. Okay, so itu intipati yang boleh kita ambil daripada poin yang ketiga ini, iaitu kebenaran Nabi melalui Waraqah bin Naufal. Satu info tambahan, Waraqah bin Naufal ni, ulama bincang
Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la tasubbul waraqah. Walaupun dia meninggal dalam agama Nasrani, tetapi hadis ini nak menunjukkan dalil dia beriman dengan Nabi. Kan Nabi beritahu, jangan kau keji Waraqah, sesungguhnya aku melihat dia dalam syurga. Okay. So itu info tambahan, sebab kita ada watak Waraqah bin Naufal ni. Mungkin ada tanya, so dia ni tadi kan cakap meninggal waktu tua kan, apa kesudahan dia? Kesudahan dia berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So mungkin itu Ustaz tipati secara rumusannya. Okay. Yang pertama tadi saya sebutkan Nabi manusia biasa seperti kita, ada perasaan takut kan. Yang kedua, peranan ahli keluarga dalam menghadapi masalah-masalah keluarga. Dan yang ketiga, kebenaran Nabi melalui Waraqah bin Naufal. Okey, masya-Allah. Ustaz, wallahu alam. Masya-Allah, banyak kita belajar ni. Okey, tadi kita ada sebut dalam hadis yang pertama dan hadis kedua ni muttafaqun alaih. Yang hadis kedua ni ada satu istilah wal lafzu lil Bukhari. Apa maksudnya doktor? Wal lafzu lil Bukhari. Okey, so tadi kita dah belajar sikit kan tentang ilmu hadis, iaitu perkataan muttafaqun alaih, dan kita telah kongsikan iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan Muslim, yang mana hadis itu diletakkan dalam kedua kitab mereka, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Okey, betul? Dan betul. Kita sebutkan juga bahawasanya hadis tersebut tak semestinya sama lafaz. Boleh jadi dia berbeza lafaz. Okey. Boleh jadi dia berbeza lafaz, tetapi yang penting makna dia sama. Yang penting makna dia sama. So jadi yang dalam kita baca hadis ni, yang kita baca ni lafaz daripada kitab Sahih Bukhari. Ya, betul, itu maksudnya. So dalam ilmu hadis nak bagi tahu ulama hadis ni betapa diqqah, betapa telitinya, betapa jujurnya, betapa amanahnya, mereka akan bagi tahu ambil kat mana. Kan? Padahal boleh je nak buat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, lantaklah cari sendirilah kat mana. Kan? Tetapi tetap mereka akan bagi tahu kan lafaz itu, yang hadis yang dia letak tu adalah ambil daripada cedok daripada Sahih Bukhari. So bermakna lafaz dalam Muslim mungkin lain, tetapi makna cerita yang sama tapi lafaz lain. Ya, cerita yang sama tapi lafaz lain. Okay, so itu mungkin kita boleh ambil istifadah, manfaat adalah amanah lah dalam ilmu ni. Kita kena amanah, dan seperti mana ulama-ulama hadis, mereka semua amanah dalam meriwayatkan hadis. Okey, mungkin itu sekarang untuk muttafaqun alaih tu. Okey, baik doktor. Jadi bahagian kedua ni, apa yang kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita, doktor? Okey, saya rasa dah include tadi kot yang mula-mula tadi saya bagi tahu kan. So yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita, itulah mungkin saya ulang lagi sekali, iaitu di saat ahli keluarga kita mungkin mempunyai masalah seperti mana Nabi SAW tadi kan. So kita jangan berlepas tangan, lebih-lebih lagi pasangan sendirilah. Dan kita kena ambil cakna satu perkara, ambil cakna. Yang kedua, nasihat kita itu kena nasihat yang betul. Seperti mana Khadijah bagi tahu Nabi, jom kita jumpa sepupu aku, dia ni aku tahu memang kan, dia tahu perihal engkau ni kan. Seperti mana kita juga, bila mana kita nasihat pasangan kita, kita nasihat ahli keluarga kita, kalau boleh kita study dululah. Jangan kita main hentam kromo je kan. Sekarang ni semua di hujung jari, study dulu, aku nak nasihat ni macam mana aku nak bagi tahu dengan elok, betul ke aku nak bagi tahu ni. Okay, so itu mungkin praktik yang kita boleh ambil lah secara tak langsung lah daripada hadis. Satu benda yang satu benda yang boleh difikirkan juga, kenapa Khadijah bawa pergi Waraqah tu kan. So mungkin dia tak bawa pergi Abu Jahal ke? Kan, tak bawa pergi kepada pembesar-pembesar Quraisy kan. Okey, so mungkin itu lekuk Ustaz untuk tentang macam mana kita nak praktikkan hadis yang kita bacakan tadi. Okey. Kalau Ustaz ada tambahan, silakan Ustaz. Kita sharing is caring. Sharing ya. Saya teringat yang Waraqah, apa nama? Waraqah kata nanti akan ada cabaran. Jadi
Maknanya ialah nak bawa wahyu ni, nak sebarkan wahyu ni, kena sabarlah dengan menghadapi cabaran tu kan. Betul. Kadang-kadang Dia tak tahulah Sedia. istilah yang saya guna ni valid ataupun tak. Kadang-kadang saya terfikir istilah hati kita ni sebenarnya kena hati kering sikit. Hati kering. Dia kena hati kering, tak boleh hati dalam hati ada taman, susah gitu. Kan orang kata sikit dah mengalah kan. Orang ni sikit aduh dah lemas semangat. Kita tak boleh macam tu. Tak boleh Tak boleh macam tu. Seperti mana Nabi SAW kan, Nabi berjuang habis-habisan. Betul. Kalau tidak, mana nak tahan kan. Okey. Jadi alhamdulillah, saya rasa banyak yang kita dah pelajari daripada dua hadis ni. Jadi terima kasih kepada para penonton rakaman ini, yang mana sesiapa yang bersama-sama menyertai kami dalam episod ini. Kita telah membacakan yang pertama tadi, hadis tentang niat, dan kita pelajari juga pentingnya niat tu dalam kehidupan seharian kita, niat dalam amalan seharian kita. Jadi niat ini Allah Ta'ala ambil kira sama ada nak terima amalan kita ataupun tak terima. Jadi ini pentingnya niat ni. Dan kita juga telah membaca hadis berkaitan dengan macam mana Rasulullah SAW pertama kali bertemu dengan Jibril alaihissalam, bertemu dengan malaikat. Dan sebelum tu kita diberitahu Allah Ta'ala telah sampaikan wahyu kepada baginda melalui mimpi yang jelas. Kemudian Allah Ta'ala mempertemukan Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam. Jadi itu yang kita dah baca hadisnya tadi. Okey, jadi saya harap kita dapat pelajari apa yang telah kita kongsikan tadi oleh Dr. Ahmad Salahuddin tadi. Jadi dalam episod ini, antara perkara yang kita pelajari lagi, kita kena sokong apa-apa yang baik yang berlaku dalam ahli keluarga kita. Kita kena sokong macam Khadijah sokong Rasulullah SAW. Selain daripada itu, kita juga kena kalau kita ada sesuatu yang perlukan penjelasan, perlukan nasihat, kita perlu jumpa dengan ahlinya, orang yang sesuai. Kena pilih orang. Jangan pergi jumpa dengan, jangan share dengan sesiapa sahaja. Share dengan orang yang ahlinya, orang yang sesuai. Jadi ini apa yang kita pelajari dalam episod ini. InsyaAllah dalam episod yang seterusnya kita akan cuba untuk bacakan 5 ke 6 hadis, insyaAllah. Betul ya? InsyaAllah. Jadi jangan lupa untuk subscribe, share dan like media sosial Baca Hadis. Silakan juga untuk berikan maklum balas dan cadangan di ruangan komen. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Dr. Ahmad Salahuddin. Sama Ustaz. Terima kasih semua.